أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على الحبيب الشافي سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم ارزقنا فهما يا عليم. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وفعلا وقولا وعبادة وعملا صالحا. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Al-Fadilah Tuan Imam, Al-Afadilah Tuan-tuan guru, para alim ulama, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat berhimpun sekali lagi beriktikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, dalam majlis yang mulia, dalam membicarakan insan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kehadiran kita dalam majlis ini Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kemuliaan buat kita semua insya-Allah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan juga di hari akhirat kelak. Insya-Allah para jemaah sekalian, kita selawat terlebih dahulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, mudah-mudahan salawat yang dipanjatkan diterima Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Asy-Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Yang ada kitab boleh buka muka surat 332 pada tajuk Al-Quran membicarakan tentang peperangan Badar Al-Kubra. Sememangnya kita sudah menghampiri di penghujung bicara peperangan yang hebat yang berlaku di awal hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah Al-Munawwarah. Jadi tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, jadi boleh dinamakan ianya adalah merupakan komentar ataupun ulasan ketuhanan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim satu surah yang membicarakan khusus tentang peperangan ini, iaitulah surah Al-Anfal. Boleh juga diungkapkan sebagai ulasan ketuhanan, ulasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah bincangkan tuan-tuan, yang pertamanya Allah Subhanahu wa taala pertama sekali mengalihkan perhatian orang-orang Islam supaya merenung kepada kelemahan dan kealpaan mereka daripada sudut akhlak yang masih ada saki-bakinya pada diri mereka, supaya mereka memperbaikinya. Jadi memang kita ni pertama-tamanya diminta muhasabah diri kan, banyakkan juga istighfar, cek kan, jika sekiranya ada sebarang kelemahan-kelemahan yang sememangnya perlu diperbaiki. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa kemenangan yang diperolehi itu adalah kerana bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala secara ghaib kepada umat Islam. Dan sememangnya bantuan ini memang para sahabat semua mengakui, kan, mereka menyaksikan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka berusaha dan setelah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan digambarkan bersungguh-sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan ghaib. Pertolongan ghaib, turunnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala menolong para sahabat Nabi radhiyallahu anhum di dalam peperangan ini. Dan tujuannya adalah supaya mereka ni tidak terpesona dan tertipu dengan keberanian dan kejaguhan. Sebab kadang-kadang bila orang menang, masa nak menang, minta menang, mohon kepada Allah.
Tapi bila dah menang kadang-kadang ada yang lupa. Bahkan disebut menang tu sebab dia, sebab usaha dia. Dalam peperangan Badar Al-Kubra, minta mohon kepada Allah, Allah Taala berikan kemenangan. Dan Allah Taala sebutkan tentang bahawasanya kemenangan yang diperolehi itu adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang banyak peperangan, tuan-tuan muslimin para jemaah sekalian, yang padanya kita lihat pada logiknya kalah, kumpulan yang sedikit, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala menang. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak pasukan yang sedikit bilangannya menang, menewaskan pasukan yang lebih besar dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan sebut biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemenangan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuklah kemenangan yang besar nanti, kan? Dalam peristiwa nanti lepas ni kita akan dibawa bicara tentang peperangan Uhud. 700 lawan dengan 3,000 orang. Lepas tu nanti Ahzab. Peperangan kecil tu banyak, kan? Antara yang masyhur peperangan Ahzab. 3,000 lawan dengan 10,000 daripada kalangan pasukan tentera Ahzab. Kemudiannya nanti pula ada Hudaibiyah. Hudaibiyah tu, tuan-tuan, perjanjian itu, ketika itu turun ayat inna fatahna laka fatham mubina. Janji Allah Taala kemenangan, kan, kepada orang-orang Islam. Permulaan kepada pembukaan kota Mekah. Memang tahun tu tak boleh masuk, ditahan di Hudaibiyah. Tapi nak jadi hikmahnya, terhenti peperangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah kepada pembesar-pembesar negara. Satu. Dalam pada masa yang sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh fokus kepada musuh yang merupakan sayap terbesar di dalam peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab ni banyak anggota dia. Kaum musyrikin Quraisy nombor satu lah. Yahudi. Yahudi ni, tuan-tuan, Yahudi Bani An-Nadir yang dia dah tewas, dia yang ajak semua, sehingga terbentuknya Ahzab. Mereka pergi ke Khaybar. Khaybar ni mereka telah mengadakan satu agenda di Khaybar. Nabi SAW fokus pergi ke Khaybar. Jadi belah Mekah dah tak ada musuh, tinggal satu, Khaybar. Yahudi di Khaybar. Subhanallah, janji Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ianya dianugerahkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, wa maghanima katsirah. Allah Taala sebut, dan juga harta benda yang banyak. Janji Allah, kemenangan itu dianugerahkan di dalam peperangan Khaybar. Banyak hasil rampasan peperangan, banyak tumbuh-tumbuhan, hasil-hasil yang ada di Khaybar itu dianugerahkan kepada orang-orang Islam. Janji Allah SWT sebagaimana yang disebutkan di dalam peperangan di dalam Al-Quran surah Al-Fath. Dan selepas itu lagi peperangan Mu'tah yang lawan dengan 200,000, 3,000 lawan 200,000, bukan calang-calang lah, tuan-tuan. 3,000 lawan 200,000. Dan real ianya terjadi kepada para sahabat. Memang teruji iman mereka luar biasa. Dan peperangan tu tak kalah juga. Dalam sejarah tu tak kalah perang. Subhanallah. Sebab orang Rom tak kejar. Biasanya Rom akan kejar sampai ke jubang cacing. Tapi tengok semangat orang Islam, tak kejar, dia takut, dia patah balik. Dan kemudiannya baru kemenangan, iaitu dah dalam peristiwa Fathu Makkah. Muslimin para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Taala sekalian, semua itu kalau lihat dari segi angka, memang orang Islam paling sikit tapi kuat dan menang. Allah Taala berikan, anugerahkan kemenangan, pertolongan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah,
Kemudiannya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada mereka objektif dan matlamat yang murni. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbabit di dalam peperangan berdarah dan menakutkan ini? Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada mereka tentang beberapa sifat dan akhlak yang menjadi punca untuk mendapatkan kemenangan dalam mana-mana peperangan. Akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tuan-tuan, indahnya akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, cerminan indahnya agama Allah Subhanahu wa taala ni. Dan dengan kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemenangan. Jadi ketundukan, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi, kan? Jadi kemuncak dia memang berjuang semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dalam peperangan, kan, kita diperlihatkan betapa sahabat-sahabat ni Allah Taala berikan kepada mereka ni, kan, tuan-tuan, antara kunci utama dia, mereka berjuang tu memang tulus ikhlas semata-mata kerana Allah. Tu dia punya kan kunci kekuatan dia. Sebab tu tak gentar. Kita sebut tadi yang 313 lawan 1000, tak gentar. Tuhan mula-mula ada yang rasa takut, tapi Allah Taala cabut rasa gentar tu. Itu dalam peperangan Mu'tah yang kita sebutkan tadi, 3,000 lawan 200,000, agak-agak macam mana tuan-tuan? Dengar pula 200,000 sedang on the way, macam mana? Sahabat-sahabat ada yang mencadangkan untuk hantar utusan kepada Nabi SAW, macam mana nak minta bantuan ke tidak. Tapi ada sahabat yang bernama Sayyidina Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu, dia yang bagi kata semangat kepada sahabat-sahabat. Dia kata, kita keluar ni bukan kerana ramainya musuh dan juga bukannya kerana sedikitnya musuh. Jangan kerana sikit kita keluar, ramai tak, bukan kerana itu. Keluar semata-mata kerana agama Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kan kita diberikan kemenangan syahid di jalan Allah ataupun kemenangan kepada pihak musuh. Mati pun menang ataupun menang ke atas pihak musuh, itu juga menang. Jadi dua kemenangan. Tak takut mati. Ya Allah. Dan kata-kata daripada sahabat yang hebat ni tuan-tuan, menyebabkan sahabat-sahabat ni tak patah balik lah, tak gentar, terus. Ini akhlak lah. Kan? Orang yang bila dia berbicara, kan, daripada hati sanubari dia, memang dia macam itu, maka sememangnya akan sampai kepada hati. Sahabat-sahabat yang dengar pun jadi semangat. Sebab memang yang sampaikan tu pun sahabat yang luar biasa. Dia kadang-kadang nasihat ni tak berapa nak sampai, kadang-kadang disebabkan orang yang sampaikan tu dia sendiri boleh jadi kan tak beramal mungkin, wallahu alam. Sebab tu bicara ni tuan-tuan kadang-kadang tak perlu banyak, kan, cakap sikit je. Orang yang bertakwa dia sampaikan sikit je, satu dua bicara je, memberi kesan kepada hati. Orang yang dengar tu dia rasa nak beramal terus. Itu hebatnya orang yang bertakwa, bicaranya daripada lubuk hati. Subhanallah. Ada orang dia cakap banyak, cakap dia tapi rasa tak nak beramal, tak ada kesan. Kan, begini penumpang menjerit semua ada, kan, semua hukum hakam idgham dalam bicara lah, kan, izhar semua ada lah ilmu dia, tapi tak sampai, ada juga, kan. Sebab apa? Boleh jadi mungkin dia sendiri tidak beramal dengan apa yang dikatakannya. Wallahu alam. Kata Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki, rahsia hebatnya Rasulullah SAW kerana Nabi SAW padanya qudwah.
bicara, mengajak, Nabi SAW juga yang mengamalkan. Ya Allah, itu kunci dia tuan-tuan. Yang ini tak ramai. Yang ini tak ramai yang ada pada pendakwah hari ni. Hari ni ramai pendakwah, tapi yang pendakwah yang beramal dengan ilmu yang ada pada sisinya, yang ni tak ramai tuan-tuan. Fa subhanallah, maha suci Allah, maha hebat Allah. Orang yang dia ada ilmu dan dia beramal, bila mana dia menyampaikan, dia akan memberi kesan kepada hati orang. Kesan, rasa. Dia bukan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Orang yang macam ni memang tuan-tuan, orang yang perlu kita carilah, orang yang perlu kita dampingi dia. Dia orang yang beramal lah kita sebut, orang yang ikhlas. Subhanallah. Semoga kita semua dianugerahkan keikhlasan, dianugerahkan ketakwaan, dan beramal dengan ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Yang itu ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta di dalam peperangan. Sahabat-sahabat jadi semangat. Dan daripada situ Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kemenangan. Dalam kitab sebut sifat dan akhlak yang menjadi punca kepada mendapat kemenangan dalam mana-mana peperangan. Itu maknanya akhlak, sifat dan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga musuh takut. Dalam hadis sebut masiratasy syahr, takut dia tu seperti sebulan perjalanan. Jauh lagi itu dah rasa gerun, gentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, itu akhlak yang ada pada orang-orang Islam. Beza dengan musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan akhlak, dengan keharmonian sifat yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka Tuhan anugerahkan pertolongan dan kemenangan daripada sisinya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tujukan firman-Nya kepada orang-orang musyrikin, Yahudi dan para tawanan perang, serta menasihati mereka dengan nasihat yang cukup kemas, agar dengan nasihat itu mereka bersedia untuk menyerah kepada kebenaran dan berpegang dengannya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tujukan firman-Nya kepada orang-orang Islam berkenaan persoalan harta rampasan. Yang ini kita pernah bincang juga sampai turun ayat yas'alunaka 'anil anfal. Turun ayat, mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan. Sebab ada sahabat dah mula mereka ni bertelagah antara sesama mereka, yang ni nak ambil banyak ni, sebab belum ada ketentuan lagi. Ada yang kata kami lebih patut, kami jaga keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kata kami lebih patut sebab kami yang berperang. Maka turun ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditujukan firman ini kepada orang-orang Islam berkenaan persoalan harta rampasan. Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan kepada mereka beberapa prinsip dan kaedah untuk menyelesaikan masalah ini. Ada disebutkan di dalam surah Al-Anfal. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan dan syariatkan kepada mereka undang-undang perang dan perdamaian, yang mana peraturan itu memang sangat diperlukan setelah mana dakwah Islamiyah masuk ke peringkat ini. Ini supaya dapat dibezakan peperangan umat Islam daripada peperangan orang jahiliyah. Dengan peraturan itu, mereka umat Islam dapat mendaki kecemerlangan akhlak dan suri teladan yang baik,
dunia akan tahu bahawa Islam bukan teori semata-mata. Malah ia mengajar penganutnya menjadi pintar daripada segi amali berdasarkan asas-asas dan prinsip-prinsip yang digariskannya. Fasubhanallah, yang ini juga ada dalam Islam. Undang-undang perang. Undang-undang perang. Nabi SAW tiap-tiap kali nak pergi perang, ada pesanan yang merupakan pesanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat. Walaupun semua umum kita tahu perang memang untuk menegakkan agama Allah, kerana Allah, tapi Nabi SAW tiap-tiap kali perang pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan pesanan. Bagi ingat, penting tuan-tuan bagi ingat ni. Kita macam tu juga nak pergi umrah sebagai contoh, tahu pergi itu semata-mata kerana Allah. Nak pergi buat haji, tahu pergi buat haji semata-mata kerana Allah. Tapi tetap hati kita ni perlu diberikan peringatan sebelum nak pergi. Ada kursus, masya-Allah, baru naik semangat. Dekat airport begini mutawif cakap pula, kita pergi ni ikhlas nak jadi tetamu Allah, banyakkan sabar. Bagi tahu sabar tu dekat airport tak apa tuan-tuan, jangan sampai sana sabar. Sampai sana sebut sabar kadang-kadang tak laku. Lagi-lagi kena tengah teruji tu kan. Kena pula sampai-sampai dah penat, dah buat umrah, bilik hotel tak ada. Masa tu sebut sabar dah tak laku dah. Yang sabar tu kena sebut sebelum kan. Kalau sebut dekat sana masa tengah berlaku silap-silap hari bulan, dia kata sabar-sabar, ini bukan masalah. Dia sebut bukan masalah sabar, bukan masalah ujian, ini masalah. Dia sebut masalah pengurusan, kena marah pula. Mutawif pun diam. Kan. Jadi memang kena bagi, kena awal-awal sebelum nak sampai, kena bagi semangat tu tentang ikhlas, tentang kita rasa tunduk masa tawaf, kena sebut. Jangan tengok tuyung terhayang masa tengah tawaf, masa di Arafah, jangan buat benda-benda yang bukan-bukan. Bertawajuhlah, doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang terpilih berada di Arafah adalah mereka yang merupakan insan paling istimewa atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kepada jemaah haji, ini kena sampaikan, paling istimewa pada saat ketika itu. Ke atas muka bumi ini tak ada yang paling istimewa melainkan mereka masa ketika yang berada di Arafah. Ini kena bagi semangat. Contoh dia semua tahu tapi kena sampaikan, tuan-tuan. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mana-mana misi peperangan. Nabi sallallahu pesan pergi berjuang mesti atas nama Allah, ingat itu. Dan Rasulullah SAW akan sebutkan tata cara, undang-undang. Antaranya kanak-kanak jangan bunuh. Jumpa kanak-kanak jangan sewenang-wenangnya bunuh itu ini, sebagaimana orang-orang kafir, sebagaimana orang Yahudi, kanak-kanak yang dicarinya. Hari ini kalau kita tengok apa yang diperlakukan kepada orang Islam di bumi Palestin, kalau di Gaza, ya Allah, sedih tuan-tuan. Sedihnya sebab kita tak boleh nak buat apa-apa, tak boleh nak bantu, tak boleh nak tolong, terutamanya dari segi sudut ketenteraan. Tolongnya teroris lah, siap standby. Bantuan-bantuan misi kemanusiaan tu pun macam-macam, banyak ujian. Tapi yang ditujunya hospital, kanak-kanak itu Zionis. Pelik. Dia tak ada undang-undang, dia suka hati. Bulan Ramadan, tempat ibadah tu, yang itu yang dikacaunya. Bulan suci umat Islam, yang itu yang dikacaunya. Ya, memang mencabar, tuan-tuan. Dan nak katakan keadaan umat Islam hari ini, tuan-tuan, berada pada keadaan yang sangat lemah. Orang ramai, orang Islam ramai, tapi tak boleh buat apa-apa. Lemah. Sangat lemah, tuan-tuan. Tak boleh buat apa-apa.
Kalau balik pada cerita peperangan Mu'tah tadi itu, sejarahnya sebab ada seorang sahabat yang menjadi utusan di Basrah, dia dibunuh. Itu dihantar oleh Nabi SAW, namanya Al-Harith. Dihantar kepada pembesar di bumi Basrah. Mentang-mentang pembesar tu di bawah naungan kerajaan Rom, kan, utusan Nabi SAW itu ditangkap, diikat, kemudiannya dibunuh. Itu tuan-tuan, kalau nak ikutkan orang Islam hari ini dibunuh oleh kuasa besar dunia, ramai. Tapi kita tak boleh buat apa-apa. Tapi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu nyawa ni, sahabat ni, Nabi SAW hantar. Walaupun kalau nak ikutkan, apa sangat kerajaan Madinah dengan kerajaan Rom. Kerajaan Rom tu boleh digambarkan seperti Amerika hari ini, kan? Tapi Nabi SAW tetap, untuk satu nyawa ni Rasulullah SAW utuskan 3,000 bala tentera. Sebagai apa? Sebagai beri peringatan, pergi. Walaupun ni Rom tak Rom. Kan? Rom tak Rom. Pergi. Tu yang berhadapan dengan 200,000 tu, tuan-tuan. Tapi lepas tu Rom jatuh lah. Kan? Tapi itu permulaan dia. Subhanallah. Begitu juga dengan orang Yahudi Bani Qainuqa. Setelah peperangan Badar ni ada peristiwa orang Yahudi telah mengejek ataupun telah memalukan seorang wanita di pasar Ukas, sehingga menyebabkan wanita ni terdedah aurat dia. Satu je, seorang wanita. Orang Yahudi buat. Ada orang Islam nampak, terus dia berusaha untuk menolong wanita tersebut. Akhirnya lelaki ni bunuh orang tersebut, dan akhirnya orang Islam tersebut terbunuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan agar dikepung Yahudi Bani Qainuqa. Kepung. Sebelum tu macam-macam dia buat, Nabi SAW sabar. Tapi dalam peristiwa tu, kemuncak kesabaran Nabi SAW sampai pada had dia. Nabi SAW pergi kepung. Akhirnya Yahudi Bani Qainuqa tak mampu buat apa-apa. Tak serang. Dia kata banyak, cakap banyak, kan? Dia kata kat Nabi, kamu perang dengan orang Quraisy bolehlah. Dia kata kat Rasulullah SAW, orang Yahudi. Kamu berperang dengan orang yang bodoh tu. Belakang orang kafir, dia kata orang kafir bodoh. Tu Yahudi, tuan-tuan. Cuba kamu perang dengan kami, tengok. Dia sebut kat Nabi SAW. Nabi SAW sabar. Sehinggalah kemuncaknya ada wanita muslimah yang dimalukan di pasar oleh orang-orang Yahudi, dan ada orang Islam terbunuh kerana peristiwa itu. Rasulullah SAW mengarahkan sahabat-sahabat pergi serang, kepung. Langsung mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Beberapa hari akhirnya serah diri, dan mereka dihalau daripada bumi Madinah. Ini nak sebut kekuatan, tuan-tuan. Ya Allah, hebatnya kan, bila mana baca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita ni ikut Islam, bila kan kita berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjung perintah Allah Subhanahu wa taala, maka di situlah Allah Taala menganugerahkan kekuatan. Allahu akbar. Baik, muslimin para jemaah sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan beberapa fasal undang-undang negara Islam yang membezakan orang-orang Islam yang tinggal dalam negara Islam daripada orang-orang Islam yang tinggal di luar negara Islam. Dan pada tahun kedua Hijrah, Allah Subhanahu wa taala memfardukan puasa ke atas orang-orang Islam. Tahun yang sama, dalam peperangan Badar ni juga, tahun yang kedua ni, kan, mereka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in berperang ketika sedang menjalani ibadah puasa. Jadi apa-apa kalau sebut puasa, kan, rasa lemah sebagainya, tengok sahabat-sahabat. Mereka bukannya sekadar kan bekerja, tapi berjuang, berperang dalam keadaan berpuasa, dan Allah Taala berikan kemenangan. Begitu juga zakat fitrah.
dan diterangkan kadar nisab zakat tersebut pada tahun kedua hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan memfardukan zakat fitrah dan menjelaskan kadar nisab zakat yang lain dapat meringankan bebanan yang dideritai oleh ramai orang muhajirin yang menjadi pelarian, di mana mereka itu adalah orang-orang fakir yang tidak mempunyai daya upaya untuk mendapatkan mata pencarian di muka bumi ini. Tahun yang kedua hijrah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Puasa telah difardukan, begitu juga dengan zakat fitrah. Dan juga diterangkan kadar nisab zakat tersebut. Allah Taala juga memfardukan zakat ini, tuan-tuan, ianya untuk membantu terutamanya orang-orang Islam yang mereka ni golongan-golongan muhajirin. Golongan muhajirin ni orang yang berhijrah. Mereka berhijrah ni dia tinggal habis harta sebagainya. Jadi dah sampai tu mereka disebutkan dalam kalangan ramai yang fakir. Jadi zakat-zakat ni dapat bantu orang-orang Islam, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dan yang paling menariknya, permulaan disyariatkan hari raya orang-orang Islam ialah pada bulan Syawal tahun 2 Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah kemenangan Badar. Itu menarik. Jadi syariat raya tu iaitulah pada tahun 2 Hijrah tu. Balik saja daripada Badar bulan Ramadan perang, balik saja daripada Badar, kemenangan di Badar satu, balik sampai di bumi Madinah Al-Munawwarah, terus disyariatkan iaitulah Aidil Fitri, iaitulah hari raya bagi orang-orang Islam pada 1 Syawal. Pada 1 Syawal. Jadi balik-balik itu dah raya dah, kemenangan. Satunya kemenangan mereka dalam peperangan Badar, satu lagi kemenangan kerana telah berjaya melaksanakan ibadah puasa ni sebulan di bulan Ramadan. Tentang ini tuan-tuan, yang ini insya-Allah kita akan cuba sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Akhirlah iaitu last insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Saya kira cukuplah sekadar itu dahulu. Mudah-mudahan bicara kita akan menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tambahkan iman kita, mudah-mudahan rasa bukan sekadar kita mendengar kisah yang hebat, tetapi berusaha untuk kita menjadi sehebat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, berusaha ke arah itu. Mudah-mudahan Allah SWT mempermudahkan segala urusan kita. Tuan-tuan, di kesempatan ini saya ada melaksanakan pada bulan Ramadan yang lalu waqaf Quran, tuan-tuan, untuk pelajar-pelajar tahfiz kami. Waqaf Quran ni ianya program sekali-sekali je. Waqaf Quran ini untuk pelajar-pelajar tahfiz kami yang mana mereka ni membaca dan juga menghafaz Quran. Saya anjurkan program ni, tuan-tuan, kerana ramai daripada kalangan masyarakat kita yang suka waqaf Quran. Datang sekolah kami, dia bawa Quran, dia beli Quran sekian, dia waqaf. Tapi masalahnya Quran-Quran tersebut tidak sesuai untuk pelajar-pelajar tahfiz. Jadi Quran macam-macam ada. Jadi kita pun, ya Allah, orang bagi takkan nak tolak kan. Jadi kita tahu yang mana sesuai untuk pelajar-pelajar yang kualiti dia, yang macam mana tajwidnya, kita tahu. Jadi saya pun akhirnya anjurkanlah program ni saya dah pernah buat dulu, tuan-tuan. Jadi alhamdulillah lah, yang dulu punya banyak dah habis. Saya pernah sebut kat sini juga, pernah saya buka dekat masjid ni. Jadi saya nak cadangkan macam Masjidil Haram lah, bukan sebarang Quran lah. Jadi Quran khusus untuk pelajar-pelajar ni. Jadi caranya tuan-tuan beli, kemudian kita bagi kepada pelajar lah, waqaf. Mudah-mudahan dengan bacaan pelajar-pelajar tersebut, mereka bukan sekadar baca, mereka hafaz. Mudah-mudahan ianya dapat pahala sama kepada mereka-mereka yang waqaf. Jadi hebatnya budak-budak ni confirm baca lah. Dia biasa kita bagi waqaf kat masjid-masjid,
Kadang-kadang bukan nak kata tak baca, jarang-jarang. Saya pergi Kemboja banyak Quran dari Malaysia, tapi wallahu alam. Tapi yang ini insya-Allah mudah-mudahan ianya memberikan manfaatlah kepada yang mewakaf. Kalau ada yang berminat, tuan-tuan boleh dapatkan pamphlet saya bawa, yang saya letakkan di atas meja ni, boleh dapatkan nombor telefon situ. Nanti apa-apa boleh WhatsApp saya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.